Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana iftah bainana baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Sadaqallahul azim. Jemaah yang dirahmati Allah, kalau ikut pensyarah ni memang ada arif dah. Dia selalunya punya kamat temuju. Nak mari awal-awal ni payah kat dia. Tapi tak kira lah. Amano. Orang suruh bercakap, kita bercakap. Orang suruh belebek, kita belebek. Jemaah yang dirahmati Allah, saya diarah oleh Masjid Abidin mari cakap dahulu sebelum sembahyang Zuhur. Kena berhenti dulu bila sampai waktu orang bang. Ustaz kena berhenti dulu orang bang. Lepas pada habis bang, disuruh teruskan sarahan kita sehingga 1:30 ke dah kira lah. Lepas pada itu barulah kita menunaikan fardu zuhur. Ini arahan. Boleh nak pandai-pandai. Masjid Abidin yang panggil kita, maka apa yang dia arah kita kena ikut. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apatah lagi dalam bulan Ramadan kita tak terima arahan daripada siapa-siapa. Kita bila meninggal dunia yang pandai ini, kita dengan Allah je. Walaupun kita di dunia ini boleh dikatakan majoriti, orang kata kita ni maliana, tak kira lama sabda dia, tak kira. Tapi Allah Ta'ala tak tanya pun hati kita. Walaupun ada rumah sewa berbaris-baris tak segera lah. Bila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala seorang diri je. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Apa yang akan ditanya oleh Allah? Jiwa kita, hati nurani kita. Atau doa yang telah kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, biarlah kita di dunia ini perbuatan kita serba-serbi biar molek. Bukan nak seorang puji, kerana kita tak tahu bila kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tiap-tiap hari Jumaat tu imam, orang lah kalau lenin kata tu khatib tu, ingat ke kita, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita patut terima kasih pada Tok Imam yang mengingatkan kita. Nak buat tambah buat, nak ikut tambah ikut. Boleh apa? Semua Allah Ta'ala tahulah ke kita buat dengan molek ke, dengan nak molek ke, dengan ikhlas ke, dengan jujur. Setiap amalan yang kita lakukan kerana lillahi wali rasul. Memang berat. Nak buat kerana Allah ni berat. Apatah lagi kita nak beri derma pun sibuk cari pemberita, ambil gambar apa sekali hilang. Tapi tak lagi daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lid dunya yusibuha
walimra'ati yankihuha wal muhajir ila man hajara ilaih. Rawahu Muslim. Umar Ibn Khattab, salah seorang perawi hadis ini, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita sebagai umat dia, setiap sesuatu yang kita nak buat, sama ada kita nak pergi zakat harta ke zakat taniang, tak kira, asalkan hak kita buat niat soleh. Bukan untuk orang puji ke, bukan untuk masuk sak khabar ke, tak ada. Segala amalan yang kita lakukan lillahi wa lirasulih, maka Allah Ta'ala dan Rasul saja yang akan memberi ganjaran. Kalau hanya kita buat kerana nak dunia, buat, cari publicity ke dan sebagainya, buat, tapi saja, bukan kerana Allah, bukan kerana Rasul, kerana dunia, maka dapatlah kita di dunia. Dan begitu juga Rasulullah mengingatkan kita, bagaimana cerita seorang lelaki nak sangat ke perempuan tersebut. Apabila sahaja Rasulullah diperintah supaya berhijrah min Makkah al-Mukarramah ila Madinatil Munawwarah, masa itu tak panggil Madinah pun, panggil Yasrib. Termasuk juga apa yang kita nak tu sama-sama berhijrah dengan Rasulullah. Maka bila saja dia dengar hak yang perempuan hak kita nak tadi sama-sama berhijrah dengan Rasul, dia pun sama-sama berhijrah. Hijrah dia kerana puan, bukan kerana Allah. Maka sampai di Madinah, bila dia minta, perempuan tu sanggup, maka dapatlah perempuan tu dan nikah, kahwin ya. Tak macam kita learning, buat jalan, buat apa, tak kahwin, tak apa. Baik, itulah dalam tajuk pada hari ini. Kita tinggalkan maksiat kerana kita berpuasa. Kita tinggalkan perkara-perkara lara yang tidak memberi apa-apa kepada kita. Tapi hak lara tu kita suka sangat, hak maksiat yang kita suka sangat. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan ustaz. Allah Ta'ala sendiri minta kita betul kita hamba Allah, betul kita umat Muhammad. Apa yang telah dipermankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang terdapat 6,666 ayat. Tapi kalau kita kira tak sampai 6,666 ayat, tak apalah, ambil senang. Sebab tiap-tiap ayat, tiap-tiap juzuk yang ada dalam Quran semua sekali ada berapa kataan. Kalau kita ada kalkulator, kita boleh jumlahkan semua sekali, baru kita dapat betul. Surah Baqarah banyak mana, Surah Maidah banyak mana, Surah Nisa banyak mana, ada belakang. Tapi nak buat sarah senang, ambil 6,666 ayat. Jemaah yang dirahmati Allah, sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Walaupun yang datang ni tak kira lah berapa orang, tak kira, tapi dia ingat tanggungjawab dia. Dia ingat belaka apa pesanan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata walaupun yang datang ke masjid seorang, 2 orang, 10 orang, tak kira lah, kau ramai kau baik. Jadikan dirimu itu tak lain tidak bukan sebagai nasihat, khabar kepada saudara kita, khabar ke jaran tetangga kita. Ummatun yad'una ilal khair, umat yang senantiasa khabar supaya suruh buat baik. Yad'una ilal khair,
Wa ya'muruna bil ma'ruf. Kalau nak buat perkara-perkara hak dah malik dah sah, kerana Allah Ta'ala suruh buat perkara kebajikan. Belum beringat, jemaah belum peringat ustaz belum peringat. Apa salahnya? Tak rugi. Selesai pun Allah Ta'ala dah minta kita. Atas nasihat yang kita telah beri, tak ada. Allah Ta'ala Maha Kaya. Dah kita nak tunjuk gaya macam mana nak lawan Tuhan, sayang Tuhan. Walaupun apa yang kita pakai semua sekali hak kita betul, tapi pemberian Tuhan. Mercedes ke kita pakai, BMW ke kita pakai, semua sekali hak Allah Ta'ala yang beri. Jangan mengaku lah kita hanya pinjam je. Dengan tenaga yang ada pada kita dapat kita cari. Dengan rezeki yang berkat kita cari, dapat kita beli kenderaan dan sebagainya ikut kemampuan kita. Dia serawang orang lah. Kalau kita boleh pakai, potong lah. Kalau kita boleh pakai Mercedes, pakailah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bukan kita nak menunjuk-nunjuk dah. Dah salah kita kedekut, kita Haji Bakri sebagaimana kata P. Romli dalam filem dia. Bukan Haji Bakri, bukan kedekut dah. Sebab itulah kalau kita ada harta, kita bertakwa kepada Allah, kau banyak harta, jangan ada macam Sa'labah. Allahu Akbar Sa'labah kalau dengar cerita dia. Rasulullah tambah dah berdoa, tak apa ya Rasulullah, kau banyak fikir, kau kuat beramal. Kata Sa'labah, tolonglah Rasulullah, doalah kepada Allah, dasahlah Sa'labah buat benda kekayaan. Mu tak kaya ni mu boleh semayang sama dengan aku, kata Rasulullah. Tak ya Rasulullah, saya akan menumpukan sepenuhnya. Dia janji dengan Rasulullah. Dia kata kau kaya, kau kuat iman dia. Baiklah, Rasulullah kata tak apa. Rasulullah barang doa tidak akan dihampakan oleh Allah. Dia berdoa lah supaya Sa'labah ni jadi, biar dapat kekayaan. Dia Sa'labah dia bela kambing. Memula seekor, lepas tu 2 ekor, lepas tu 3 ekor, lepas tu beriak-riak. Dia bawa kenderaan, bawa segala kerenakan dia sampai ke atas. Masa tu tak ada pun gerak-gerak tanah dan sebagainya, ikut pandai. Jadi satu masa tu Rasulullah tanya, "Pak, mana Sa'labah?" Tanya sahabat-sahabat dia. Allah Rasulullah, Sa'labah sibuk dengan kerenakan dia. Semayang ke tak semayang tak tahu. Kata Rasulullah, aku kata dah, buat benda kekayaan, kalau tak dia nak buat beramal, beribadah, nak buat apa? Beribu-ribu ekor. Kemudian turun wahyu, suruh ambil zakat. Kalau ada 40 ekor, ambil zakat. Bukan untuk Allah, bukan untuk Rasulullah. Tak mau beri juga. Aku titik roh semua sekali cari, lebih hanya. Dan kalau Allah Ta'ala berkuasa, dia beri kita sakit nak bela guana. Kalau kita petani nak menanam guana, semua sekali atas dia belakang. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingatkan kita. Bagaimana yang kita tahu ini ayat 1000 dinar, tapi kita dah buat kerja, baca semua ayat, dah jadi apa? Tak roh lah, tak ada rezeki hari ni. Tak roh guan, duduk limuk kain, duduk atas tangga, nak boleh rezeki guan. Wa laisa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Kita kena berusaha. Kalau kita menanam lah, takkan kita tenang sepohon.
Kalau pokok lada tak akan tanam sepohong, kita buat batas dan sebagainya. Kita ada nak buat tak ada bertanah. Tanah biar rumah kita pakai cakur je tanam. Tak ada pitih nak beli benih. Di Jabab Tani yang ada. Nak macam mana? Ada belaka benih. Benih terung, benih lada. Macam-macam ada. Atas kita rajin ke tak rajin? Sudah. Sebab itulah kita duk berbuk kerja dengan kerajaan tak buat sendiri. Sedangkan kerja sendiri itu lebih afdal daripada kerja dengan orang. Sebab itulah Allah Ta'ala mengingatkan, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Sadaqallahul azim. Kita baca ayat ni, ayat 1000 dinar kata kita. Ya kalau duduk tidur dah apa 1000 dinar mari mana? Dah buat kerja, buat harap bergantung pada Allah Ta'ala, duk doa semua dah buat kerja. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, wa fa iza qudiyatis salah fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Selepas habis, selepas tamat sembahyang, turun di bumi Allah ni cari benda apa yang patut nak cari. Bukan nak pergi curi, nak pergi rapok dah. Orang bang dah. Bunyi macam rabang. Berapa minit ke? 5 minit lagi. 5 minit lagi. Dia suruh berhenti kita pun karang sambung balik lepas habis bang. Sambung atas orang nak, tambah pun tak apa. Jemaah yang dirahmati Allah, semua sekali Ustaz khabar ni pun Allah Ta'ala khabar. Walaupun disuruh kita baca, tapi kita tak tahu makna Ustaz. Ya saya kira tahu makna tak makna, baca Quran, cari buku tafsir. Apa yang kita baca kita dapat tahu melalui orang lain buat belaka, kita tu akan baca je. Sama juga Quran. Kalau tak kerana Sayyidina Umar, kalau tak kerana Sayyidina Osman, takkan dapat Quran ciptaan hari ini. Ada dengan buku yang boleh kita baca, boleh buat sabaqah dan sebagainya. Baik itulah ulama zaman dulu kita sama-sama berterima kasih. Dengan usaha yang dibuat tadi kita boleh baca. Kalau kita nak pergi kutip di dulang dalam dulang dia baca payah. Susung semula ayat-ayat dalam Al-Quran. Kalau nak kira dalam Quran, ayat yang pertama sekali iaitu Iqra. Tapi Fatihah duduk depan. Bagi buat benda tak tahu. Itu semua sekali keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau nak kira ayat yang memula turun pada Rasulullah, wahyu yang pertama ni dalam bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Ila akhiril ayat. Bila sampai sahaja wasjud waqtarib, kita kena tundukkan dahi kita ke bumi. Bila wasjud waqtarib, kita pun tunduk, kita pun baca. Bukan nanti sembahyang subuh hari malam Jumaat itu saja. Tiap-tiap Quran ada tanda. Kita pun tunduk sajadah wajhayil ladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallah ahsanul khaliqin.
Kita baca, kita sujud, wajah kita sujud ke Tuhan, menunjukkan kita kerdilnya. Kerana Allah Ta'ala yang menjadikan kita, yang dia menjadikan seluruh anggota kepada kita. Allah Ta'ala tak minta pun suruh bayar apa yang diberi kepada kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tak terbalas syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadikan kita ini secantik-cantik kejadian. Kata kita je nak rajin ke tak rajin, Allah Ta'ala suruh kita sembahyang je. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah Ta'ala sendiri panggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumpa dia. Ada apa salahnya kirim ke malaikat Jibril suruh sembahyang banyak ini. Sama juga kita hadir dalam convocation. Tak sama pakai kirim buat apa, masa terima. Bawa isteri, bawa anak-anak semua sekali tengok. Beri semangat pada dia, bukan nak suruh takabur. Terima daripada Chancellor University, tengoklah universiti mana. Masa terima tu dengan pakaian yang graduate, Allah besar hati. Beri semangat kepada anak-anak. Tengok ayah serima belajar kamai jauh dapat graduate. Yang rajin sampai master, yang rajin lagi sampai dapat doktor, PhD. Semangat mereka tu, bukan nak tunjuk gong. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya akan sambung semula. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah, hayya 'ala as-salah.
Jemaah yang dirahmati Allah, bila saja azan berbunyi, bukan Ustaz nak ajar dak lah ni, tolong ingat. Walaupun Ustaz dak dengar dak kira lah, tolong ingat. Bagaimana suara azan mengingatkan kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab. Kalau kita tengah menulis dengan apa semua sekali, kita dicari di mana bunyi Allah Akbar. Nida. Kau jauh. Bukan Ustaz nak hina dah, Ustaz lupa ingat. Bila saja tu bila kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita naik kereta bersama dia pergi ke masjid. Allah nak pergi mana Ustaz? Underwear kotor. Tak usah kira underwear kotor ke bersih ke, bawa bekal. Bukan pelekat selah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita tolong peringat tu, bila aku peringat aku naik saksi tak ada Tuhan melainkan Allah. Jawab je. Ni sibuk duk maidang, sibuk berhenti, tak masa. No time to answer. Kita jawab. Dan kita dijadikan oleh Allah sama amat bersyukur. Bukan saja kalau kita buat iqamis salah. Memang Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat makmum nak buat. Tapi meminta dengan aku supaya umatmu bersabar tentang nak buat ibadat ni, terutama sekali solat. Biar kita sabar. Sama juga berterawih. Kalau tak sabar, tak mari terawih. Tak kira 8 ke, tak kira 20, tak kira. Setakat roh kita. Mari berterawih. Ada terawih tu kalau kira setahun sekali. Tak ada dah bulan lain, hari lain. Banyak takwil. Betul dah, banyak takwil masa kita dianugerah Allah. Allah Ta'ala beri kita umur ni pun sibuk rahmat. Kita gunakan umur yang dianugerahkan oleh Allah kepada kebajikan. Sebagaimana ayat yang Ustaz baca tadi. Tak saja. Setiap kebajikan yang kita tunai, Allah Ta'ala tak minta apa pun. Bahkan Allah Ta'ala beri ganjaran kepada kita. Apatah lagi dalam bulan Ramadan, kita nak pergi supermarket, nak pergi kerja apa semua sekali, mulut kita bukan nak tunjuk lebam, bukan maknanya nak suruh orang kata kita ni warok ke, tak. Kita dengan Allah je. Sebab Ramadan, sebarang zikir, sebarang pemindakan tidak akan dihampakan oleh Allah Ta'ala. Man zallazi yuhibbuna fa nuhibbuh, man zallazi yastaghfiruna fa nastaghfiruh, man zallazi yatlubuna fa natlubuh. Bihurmati Ramadan. Ini Rasulullah khabar. Sayangnya Allah Ta'ala pada kita, pada malam hari Allah Ta'ala turun. Tanya Nabi Muhammad SAW, mana ada umatmu? Man zallazi yuhibbuna, yang kasih kaku, yang sayang kaku. Kita pun sebut sayang apa semua, I love you ya Allah. Tak ada. Bila kita kabar sayang, kita kasih kepada Allah Ta'ala, kita tak buat lara dan sebagainya. Bagaimana yang kita kata takwa seseorang itu, bukan dengan pakaian dia, dengan jubah ke, dengan amalan. Disuruh kita senantiasa buat amalan baik. Nampak je saudara kita cakap lara apa semua, kita terlalu ingat. Ni learning kalau kita terlalu ingat, ajak gocok. Pilih muka mana. Astagfirullah. Benda yang molek, yang baik, apa salahnya? Terima kasih saudara peringatkan saya. Tak. Ajak berlawan. Siapa tak tegur siapa. Tak tegur tu, Rasulullah SAW mengingatkan kita, jangan sekali-kali tak tegur siapa antara kita lebih daripada 3 hari. Dan kalau kita duk bala kawan kita dengan saudara kita yang sama agama, sama Islam, pun dia pedah kita Allahu Akbar.
bangun pagi-pagi, bangun subuh hari, kita Allahu Akbar, sedangkan saudara kita tidak tegar. Macam-macam kita duduk kata dan macam-macam kita duduk mumpat. Apa buat ni? Nak buat apa? Sekali lagi Ustaz Kapur, jangan kata Ustaz nak ajar, Ustaz tolong ingat je. Wadzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'min. Beringat itu merupakan benda yang memberi manfaat kepada kita. Apa salahnya? Bukan suruh buat dosa, bukan suruh buat mungkar, suruh buat baik. Sebab itulah Allah Ta'ala minta kita masa beramal, asal gaduh lah. Kita beramal benda baik. I'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bagaimana yang kita tahu bahawa kalau kita buat ibadat yang cara hal dunia, seolah kita esok dah nak bina menghadap Allah. Wa'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abada. Bila kita bekerja sungguh-sungguh, tak kerja sendiri ke, kerja kerajaan ke, kerja orang, bersungguh kita. Dasar buatlah ke amalan kita. Tak apalah, tahu esok tak urut hari ini. Kalau anggap kita boleh habiskan hari itu juga kita habiskan. Wala tuakhir amal al-yawm ila ghadan. Jangan sekali-kali kamu menangguhkan pekerjaan yang boleh buat esok. Kita selalu menangguh-nangguhkan. Pasal menangguh, yang sesah. Tangguh kerja, bila bunyi rabang, tangguh. Lepas tu balik kerja semula. Kenapa begitu? Allah Ta'ala kabar kita nak suruh jadi molek je, bukan apa benda. Masuk dalam bulan Ramadan wajib atas kita dan orang-orang sebelum kita. Kita berpuasa, kita tahan rasa, tak makan, tak minum sehari. La'allakum tattaqun, dalam ayat, untuk menguatkan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala bukan kata kita ni nak tunjuk warak apa semua sekali. Tak. Kita buat kerana Allah semata-mata, bukan kerana orang, bukan kerana bos. Sama juga kita masa kita kerja, lalu je mandu kerja sungguh. Tak ada mandu, dia tak bukan. Bukan ustaz dah beri minum air ke apa semua sekali. Bukan ustaz larang, tak. Dia ada masa kita berehat lah. Yang lebih pada tu, setiap apa yang kita dapat nak cari berkat, bukan senang. Orang suruh 8 jam kerja, kita kerja 4 jam 5 jam, dah jadi apa? Bodoh, bayar gaji aku penuh pedangkan aku kedai kopi, aku pergi kedai kopi semua kali. Dah. Bukan boleh kepada majikan, boleh kita. Kalau kita buat molek, kalau kita bertakwa, takut pada Allah, takkan kita bayar. Kita nak cari berkat, rezeki yang kita cari tadi biar halal. Daripada rezeki tadi lah kita beri makan anak bini kita, beri pakaian pada anak bini kita dengan duit yang kita boleh. Kita berasa suka, kena tipu apa semua sekali. Siapa yang tipu? Kita yang tipu diri kita sendiri. Nak kita tipu ke Tuhan? Tuhan lebih tahu. Innallaha alimun bizati sudur. Dah sahlah. Kita nak cari rezeki yang kita cari itu biarlah barakah, berkat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja je niat kita. Setiap sesuatu yang kita buat, tak lain tidak bukan kerana Allah, bukan kerana orang lain. Kita ada agama suruh begitu, tak apa. Bukan suruh sokmo sehari, tak apa, tak cari rezeki. Cari rezeki. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa. Pertama buat ibadat semua sekali. Harap bantuan orang apa semua sekali, tak jadi. Nunggu orang beri, atas hesan orang beri makan kepada kita, sedangkan dia duduk kerja, tukang beri kita beri makan apa semua sekali. Kita dapat syurga.
Yang mana tok guru tu tunggu anak murid merata apa semua sekali. Tak jadi. So Allah kata tak ada tempat dia neraka. Pasal tak kerja. Allahu Akbar. Tak sah. Sebab itulah sesuatu yang kita lakukan. Kita harus ingat kita berpuasa. Tak mada kita tahan makan dan minum saja. Seluruh anggota kita pun berpuasa. Jangan sekali-kali nak perli ke ustaz kan semua. Allah ustaz, anggota pun kena berpuasa. Memang kena puasa. Mulut nak makan berpuasa. Maksud di sini mulut tak pernah kata korang. Tak pernah mengopak mengejar orang. Kerana kita hamba Allah. Dan kita sendiri merupakan sebagai umat Rasulullah SAW. Dan kita harap apa yang kita lakukan ini akan mendapat syafaat kepada kita. Allah Ta'ala akan, Rasulullah recommend kita, ya Allah tolong berilah syafaat pada orang ni. Yang pun dia lagi nak syafaat yang diberi, yang dikeluarkan oleh Allah, oleh Rasulullah pada kita majanan. Tak ada benda pun. Asal kita buat molek, boleh kita. Man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Itulah saja yang Ustaz boleh khabar. Sama ada kita nak buat ke tak mau buat. Ya, kita 16 hari dah berpuasa. Ni Ramadan ni Allah Ta'ala sendiri yang menghormati bulan ini, dan kita tak hormat. Dan bulan Ramadan juga seluruh cakrawala, seluruh yang dijadikan oleh Allah, disuruh oleh Allah supaya berzikir. Ikan nampak tak cakap apa semua, dia berzikir. Bulan, bintang, matahari berzikir. Dasar kita kata apa benda kau ustaz, teruk. Aduh, hadis ni sahih. Bahagianya umat Muhammad, segala-galanya diperintah oleh Allah. Semua sekali yang bernyawa, yang tak bernyawa, semua sekali berzikir. Untuk apa dia berzikir? Untuk menghadiahkan kepada mereka umat Muhammad yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Dan bila menjelang je subuh hari, kita nak pergi semayang. Kita nak pergi semayang, kita tinggal rumah kita. Selangkah yang kita tinggalkan rumah kita tadi, sama kita buat ibadat setahun. Selangkah. Takkan selangkah kita daripada rumah ke masjid. Dan kita tahu pula program yang ada. Ada kuliah subuh semua, kita sabar tunggu. Tak buat gaduh. Dengan perbuatan yang kita buat tadi, wa yakunu ma'i tahatal arsh, selagi majlis itu tak selesai, duduk di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi rahmat kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebarang apa yang kita buat kerana Allah, dan ganjaran Allah saja yang beri dalam bulan Ramadan. Orang lain tak ada hak nak. Kerana dia puasa kerana aku akan balas pada hamba aku. Orang lain jangan buat kerja. Aku nak bercemak mana ganjaran, itu hak aku. Semoga Allah memberi kita, menyelamatkan kita, keluarga kita, rumah tangga kita jadikan dia sebagai baiti jannati. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا يرحمنا يرحمكم الله. استووا واعتدلوا استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Sebetulkan saf, rapat-rapatkan saf, samakan tumit kita, samakan bahu kita. Sallu salatan waddi' yarhamna yarhamkumullah. Salatlah kita sebagaimana salat ini salat yang terakhir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الرحمن إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا مولانا. قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات.
اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك واجعلنا من الشاكرين. اللهم أعنا على الصيام والقيام في رمضان. اللهم أعنا على الصيام والقيام في رمضان. اللهم أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن في رمضان برحمتك يا رحيم يا رحمن. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada 2-3 pengumuman ni. Yang pertamanya insya-Allah pada bermula pada malam ni ya. Hari ni malam pagi esok ni. Pukul 4 pagi esok insya-Allah kita akan adakan qiyamul lail. Qiyamul lail bersempena dengan 10 akhir Ramadan ni. Jadi tak masuk lagi 10, cuma kita buat dah pada malam 17 Ramadan kita start macam ke biasa-biasa lah pada tahun-tahun yang lepas. Jadi insya-Allah pada esok hari lah pagi qiyamul lail kita akan start pukul 4 pagi sehingga 5. Lepas tu 5 pagi tu kita akan start nyahu. Juadah bersahur akan disediakan di masjid kita ni. Jadi dijemputlah semua pada sedar jemaah sekalian. Lepas tu yang kedua ni esok juga lepas pada solat jemaah esok kita ada satu bicara perdana suara masjid khas sempena nuzul Quran. Ada ceramah khas lah maknanya sempena nuzul Quran yang mana akan kita bincang tentang tajuk berkaitan nuzul Quran juga bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Badmi Shah bin Alauddin dan juga Ustaz Rashidi bin Jamil. Dua-dua tu seorang tu orang Pahang, seorang lagi orang Terengganu kita. Jadi insya-Allah lepas pada solat jemaah esok. Dan berbulan esok juga hari Jumaat. Lepas pada Jumaat tu kita akan bagi selalu mana sebelum bicara perdana start tu ambil berbulan dulu, mana lepas pada tu baru naik. Mana bukan 3.5 biasa-biasa 3.5. Itu untuk makluman untuk kita bersama lah. Assalamualaikum warahmatullahi